Alfia Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Ahmad dan Da'i Ahmad, jangan saya semak dah jadi orang al-barakah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ramai-ramai da'i itu, Da'i Ahmad lekat dengan dia punya apa ni, Salih Muhammad, mudir dia. Mudir dia. Insya-Allah ya. Dan seluruh ilmu kuasa al-barakah, para asatizah, Salih Ahmad, Ustaz Salih Muhammad dan para jemaah al-barakah yang sentiasa duduk dalam barakah. Betul ya? Betul dalam barakah? Betul lah tempat ni dalam barakah. Dewan al-barakah. Dan juga ni yang mai sekali dengan saya malam ni. Ni warga Darul Faizin. Masyaallah. Yang pakai apa ni layat warna kuning-kuning ni. Layat. Dia orang kuat, kira orang kuat lagi Ustaz. Ikut sampai sini. Oh, subhanallah. Sebiji bas dia mai. Tu ada pelajar-pelajar sana. Ni pelajar-pelajar dia panggil remaja purba. Alhamdulillah saya selamat. Yang sentiasa comel. Dan seterusnya tuan-tuan perempuan sedang hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, insya-Allah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah SWT kita dapat sama-sama pada malam ni. Dan forum kita tak boleh lama-lama, tak boleh lama. Pasal depa dah siap belakang nampak tu buku bungkus. Nanti dia sejuk. Pada hujan pula ni. Jadi sebelum dia sejuk kita berhenti dulu lagi. Tuan-tuan ya, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam hidup kita, kita sangat-sangat memerlukan rahmat di sisi Allah. Allah jadikan yahtahsu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Surah Al-Hajj ayat 38. Allah sebut Allah menentukan pemberian rahmatnya kepada man yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Sungguhnya ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Dalam ayat ini cerita bukan semua orang dapat rahmat. Hanya orang-orang yang terpilih sahaja dapat rahmat. Bila orang tu dapat rahmat, dia dapat kasih sayang Allah dalam setiap pemberian Allah. Kita daripada kita lahir kat dunia dulu ni, sampailah kita mati, sampai duduk alam barzakh, sampai nanti nak masuk syurga Allah, kita sentiasa perlukan rahmat Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan rahmat Allah ni tuan-tuan, Allah bagi rezeki kat kita. Semua yang kita dapat hari ni, apa sahaja bentuk rezeki. Ni hujan turun tadi. Saya ni daripada pagi tadi keluar dah. Daripada Melaka tadi. Pergi ziarah madrasah yang kita sedang buat di Allahumma salli ala Tanjung Minyak Melaka ni. Kita tengah buat madrasah kat sana. InsyaAllah nak siap dah. Masjid kita dengan rumah Salih Asyid Muhammad dengan asrama pelajar kita tu dah kita target bulan 12 ni siap. Rumah warga emas kita akan start buat bulan 1 nanti dengan rumah staf, rumah pekerja. Keseluruhan tu semua kos lebih kurang 5 juta.
Lah ni baru dapat collect dalam 3.5 juta. Ada lagi 1.5 juta lagi insya-Allah untuk cari. Nak bagi siap. Jadi subhanallah, keluar pagi tadi Saudara Muhammad dah siap semua, pergi cek sembang dengan apa kontraktor semua, mesyuarat pukul 1 tolak mai. Lebih kurang lah pukul 1 tolak mai. Saudara Muhammad letih lah, jauh kan. Sampai kat sini tadi, pergi dekat madrasah asuh tadi, jumpa ziarah apa semua. Lepas tu kena bagi tazkirah dulu. Kita ni pantang jumpa mikrofon. Dia letih Allah tak larat dapat mikrofon, serah Haji Pantang. Lagi tak mikrofon, Allah tak larat pula. Sampai dia bagi tadi, terima kasih Ustaz dan Barakah bagi saya tumpang homestay. Dia punya rumah tetamu tu. Masuk lepas sembahyang maghrib, hujan turun lebat. Hujan turun lebat. Saya pun baring tidur dengan hujan. Masya Allah, subhanallah. Nikmatnya tidur waktu hujan lebat ni. Tengok, bangkit mata merah macam belah hantu raya. Elok bangun, hujan pun berhenti, terus main kuliah. Nikmat dak Allah bagi? Nikmat, subhanallah. Ingat dulu waktu para sahabat Nabi SAW nak pergi perang, tahu tak Allah rehatkan mereka dengan apa? Hujan yang lebat. Hujan lebat, mereka rehat, dapat rehat. Bangun esok segar tu nak keluar pergi perang. Saya Muhammad, saya bangun Masya Allah, segar, Masya Allah, nak main kuliah. Sebelum kuliah jamu spaghetti pula. Subhanallah. Hebat, segar bugar lah tuan-tuan. Jadi subhanallah, dalam hidup kita ni Allah bagi macam-macam rezeki. Kalau kita nak kira rezeki yang Allah bagi kita ni, tak mampu untuk kita kira. Segar hari ni kan, sihat badan, tu rezeki Allah bagi. Tengok ni, bangun pagi tadi boleh angkat tangan, rezeki Allah bagi. Nampak pula, rezeki. Boleh bercakap lagi, rezeki Allah bagi. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan sekalian, maka kalau Allah bagi rezeki kat kita nak rezeki tu dia gabung dengan rahmat. Kalau cerita rezeki, semua orang dapat rezeki. Orang kafir dapat rezeki dah. Kadang lebih daripada kita lagi. Dia naik kereta lagi besar daripada kita. Rumah dia lagi besar daripada kita. Saudara semua. Perniagaan dia lagi hebat pada kita. Rezeki tak tu? Rezeki. Tapi gabung dengan rahmat tak? Tak. Kita walau sikit, tapi yang pentingnya dia bagi, Allah bagi kat kita dengan rahmat. Allah bagi dekat kita sehat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehat gabung pula dengan rahmat. Maka dengan sehat kita boleh buat ibadat. Dengan sehat kita boleh baca Quran. Dengan sehat boleh mai duduk dalam majlis ilmu. Dengan sehat boleh ni tuan-tuan sekalian ni, tuan-tuan boleh mai malam ni dikira hebat. Bukan grade A tau, grade A++. Sungguh, tahu pasal apa? Hujan. Dia daripada semalam lagi, daripada kemarin tu duduk zikir apa? Nak pi tapi pro hujan turun, tak pi terus. Ni dia kata bukan aku tak mau pi, hujan turun pula dah. Tapi tuan-tuan dengan hujan lebat keluar lagi apa semua. Subhanallah, rezeki Allah bagi, sehat Allah bagi. Dengan sehat tu dapat rahmat. Dengan rahmat tu boleh main majlis ilmu, boleh baca Quran, boleh semayang, boleh zikir, boleh buat apa. Kalau dapat sehat tapi tak dapat rahmat, dia tak manfaatkan sehat tu untuk dapat redha Allah. Betul tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad. Dia bagi apa lagi tuan-tuan? Allah bagi dekat kita makan, minum, pakaian. Makan, minum, pakaian, rumah tangga kita sebagainya tuan-tuan sekalian, itu Allah bagi kat kita. Alangkah cantiknya kalau dia bagi itu juga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat hidup kat dunia, sampai nanti subhanallah dia nak masuk syurga Allah pun dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Ada seorang laki-laki yang hidup pada zaman Bani Israel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia ibadat selama 500 tahun. 500 tahun. Orang dulu umur panjang, 1000 tahun. Boleh bayang tak orang 1000 tahun macam mana? Tak tahu lah macam mana 1000 tahun. Saya sebab tengok kita ni baru 60. Kedut merata.
Dia saya, kalau mak 1000 ke mana agak lah. Semana dia punya kedok tak tahu lah kan. tinggal tulang punggung. Ganas tu zaman. Sebab tak kot nah, disebabkan depa usia panjang-panjang mungkin kata tu ada anak dara seorang tu nak cari suami umur berapa, muda lagi lah 250 lebih kurang. Contohlah. Mungkin waktu tu umur 250 tu kalau muda sangat lah gitu kan. Benar saya sebab. Jadi subhanallah saya sebab tuan-tuan. 1000 umur lu 1000 tahun. 500 tahun dia peruntuk dia buat ibadat sahaja. Ibadat sahaja 500 tahun. Dan dia duduk di satu tempat yang tak ada siapa pun kacau dia. Duduk di satu pulau Allah bagi kat dia. Allah bagi dekat dia ayak mata ayak besar ibu jari dalam riwayat tu sebut. Jadi dia guna ayak tu untuk minum, guna ayak tu untuk wuduk, guna ayak tu sebagainya. Bagi kat dia makan buah rumman, ada satu pokok rumman, tahu pokok rumman? Pokok apa? Delima. Sabang lima sudahlah, saja. Buah delima bagi. Buah delima untuk dia makan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan dia ibadat selama 500 tahun. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bagilah dia mati dalam keadaan dia sedang bersujud. Dan Allah makbulkan doa dia. Dia mati dalam keadaan dia sedang bersujud. Hebatlah kalau orang mati tengah sujud kan. Dia mati dalam keadaan sedang sujud. Lalu subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, lalu dia bangkit di padang mahsyar nak masuk syurga Allah. Bila dia masuk syurga Allah, Allah kata masuk syurga dengan rahmatku. Dia kata dak ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amalanku. 500 tahun buat ibadat, tinggal dunia tak ambil apa-apa, tinggal keluarga semata nak ibadat. Makan tak makan yang lain dah, selain buah delima aja. Tak minum dah kopi ke teh campur lemon ke macam ni jamu tu Ustaz ni, Starbucks ke apa pun tak mau dah. Dunia ni tak mau langsung apa dah, tinggal semua. Bukan 5 hari, 500 tahun. Ustaz pun minat Starbucks ke? Lalu tadi je tengok. Lalu Berjalan. Sajalah sebut. Rasa Muhammad. Faham ni? Macam kita lah. Pagi-pagi ada majlis, ada kat program dekat surau kita tu. Pukul 5.45 masuk subuh dah. Dia keluar daripada pondok dia nak mai sini, dia 5.30 keluar dah. Terkedek-kedek jalan macam itik tu. Mak ni terkedek-kedek sambil duduk berjalan tu tak ada berasa apa. Dia kata ish, aku ni mau gaya macam ni gaya ahli syurga dah ni. Boy, bukan semua orang boleh buat lagu aku ni. Sambil duduk berjalan tu tengok orang kan ni tak bangkit tidur ni, rumah gelap kan ni. Macam mana mereka ni ya Allah. yang tak bangun tu mesti lambat masuk syurga. Dia kata betul lah. Dia rasa macam insyaAllah ni aku ni di syurga ni. Itu baru berapa lama je duduk berulang main masjid tu. Ini 500 tahun. Agak-agak lah dengan 500 tahun pengorbanan yang macam tu punya besar, layak dah dia masuk syurga tu. Layak dah lah. Dan dia berasa pun dia layak masuk syurga sebab pengorbanan dia sangat hebat. Tapi Allah kata tak, kamu masuk syurga dengan rahmatku. Kita tak, ya Allah saya nak masuk syurga dengan ibadat saya. Tak, kamu akan masuk syurga dengan rahmatku. Tak, ya Allah saya nak masuk syurga dengan ibadat saya. Kamu boleh buat ibadat di satu pulau yang siapa pun tak kacau. Siapa yang bagi? Allah bagi. Kamu dapat kesihatan. Dengan sihat tu kamu boleh buat ibadat sampai 500 tahun. Siapa yang bagi? Allah bagi. Kamu sihat, kamu umur kamu sampai lebih 500 tahun untuk kamu ibadat. Siapa yang bagi? Allah bagi. Tu ayak, mata ayak yang besar ibu jari tu yang kamu minum tu siapa bagi? Allah bagi. Buah delima tu siapa bagi? Allah bagi.
Tu tak ada orang duk kacau kamu kat pulau tu. Siapa bagi? Allah bagi. Tak payahlah banyak-banyak ambil biji mata seketul sudah. Timbang satu mata dengan nikmat mata tu 500 tahun punya ibadat pun dah tak boleh nak cover dah. Malaikat seret wajah dia, lempak dalam neraka. Dak ya Allah, dak, saya masuk syurga dengan rahmat-Mu ya Allah. Masuk syurga rahmat. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kalau tak ada rahmat Allah, kita tak ada apa-apa. Rezeki yang kita dapat jadi istidraj. Nikmat yang kita dapat jadi ujian dekat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu dalam hidup kita, kita minta apa pun tuan-tuan sekalian, selalu kita sebut birahmatika ya arhamar rahim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ustaz Muhammad, ending dia doa panjang birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat Engkau wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Nasihani. Apa pun dalam hidup kita perlukan kepada rahmat Allah SWT, dan rahmat Allah sangat luas. Allah bagi dekat kita 100 rahmat. Kita ni Allah bagi kat kita ni 100 rahmat. Dan semua nikmat yang kita dapat, semua nikmat yang kita dapat ni, yang daripada kita beranak, kita lahir dulu sampai kita mati, yang keluarga kita, anak pinak kita, cucu kita, sihat kita, pakaian kita, rumah tangga kita, senaraikan semua. Ini bulu roma kita, bulu kening ni, lubang hidung sebab tak pergi kuat atas. Tak ada hayat masuk kat dalam. Allah bagi rahmat kita ni. Dia lah, ini bulu ni, kening ni yang sebagi saja ni. Kening ni longkang atau longkang. Ayam peluh-peluh main kat atas dia, kena dia tak masuk terus ke dalam mata pasal ada benda ni. Lepas tu orang yang cukup kening dia pelukis kuning tu korek buat longkang sekali. Sebab dia tak berfungsi. Betul lah. Bulu hidung kita ni pun ada punya fungsi dia. Janggut kita ada, jantung Allah bagi kita. Mana pernah berhenti? Tidak. Kita berjalan, dia berjalan. Kita berlari, dia berjalan. Kita duduk, dia berjalan. Kita berhenti, dia berjalan. Dia berhenti, kita jalan. Itu jantung. Allah bagi semua nikmat dia tuan-tuan. Semua nikmat kita dapat, seluruh nikmat ni kita dapat ni, hanya satu saja daripada 100 nikmat yang Allah bagi. Lagi 99 Allah simpan nikmat ni nanti di akhirat. Maksudnya di akhirat ni lagi banyak rahmat yang kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ilahi ilasunil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabali ampunkan dosaku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Alhamdulillah, tuan-puan dirahmati Allah, kita dah dengar dah
mukaddimah mengenai betapa pentingnya kita perlukan sangat-sangat rahmat Allah, sama ada di dunia, lagi-lagi di akhirat kelak. Tapi betul lah Ustaz, kalau tak ada rahmat, jadi lain harta kita, keluarga kita. Cuba bayangkan tuan-tuan, bila keluarga tak ada rahmat daripada Allah. Saya teringat ada satu orang perempuan tu, dia sanggup bunuh suami dia semata-mata nak dapat insurans. Oh, sampai dah dahsyat macam tu tuan-tuan. Tu agak-agak ada rahmat ke tak? Allah uji tu. Tapi yelah, kita kata kadang-kadang bila harta tu ada, kekayaan ada, tapi kalau tak ada rahmat daripada Allah, dia jadi berantakan. Oh, ahli keluarga, subhanallah tuan-tuan, rahmat. Sebab tu betul yang bahagia Ustaz kata tadi, bila kita baca Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, birahmatika ya Allah. Maksudnya kita sertakan dengan kalimah rahmat tu tadi kan tuan-tuan, dirahmati Allah. Baik, alhamdulillah, itu jadi kunci dia tuan-tuan, dirahmati Allah yang kita inginkan pada malam ini. Baik, kita nak berpindah kepada soalan yang kedua yang bahagia Ustaz, iaitu apakah kesan? Kita dah sebut dah tadi, salah satu bila kesan tiada rahmat pada ahli keluarga yang menyebabkan kadang-kadang berantakan ahli keluarga. Mungkin ada perkara-perkara yang lagi penting yang berbahagia Ustaz nak kongsikan pada malam ini mengenai apakah kesan kepada seseorang tu bila terputus rahmat. Ini kita takut. Kita takut apabila sepatutnya kita dapat rahmat tu daripada Allah di dunia lagi, tapi bila rahmat tu terputus, apa yang akan berlaku kepada dunia ini, terutamanya kita sebagai hamba Allah. Di sekalian yang bagus Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Kalau kita ada dua orang anak, tanggungjawab kita ni tak kira anak kita ni lagu mana, kita bertanggungjawab untuk menafkahkan, bagi nafkah. Dia nak apa, kita kena bagi, pasal kita ni bapa. Lepas tu tiba-tiba ada seorang anak kita ni baik budak dia, soleh budak dia, dengar cakap, kita suruh apa dia buat. Yang seorang lagi anak kita ni perangai huduh, tak perangai huduh, perangai tak elok, suka buat bagi kita marah, suka langgar. Bila kita larang mereka apa-apa, yang itulah dia nak buat sangat, suka bagi pening kepala kita. Lalu yang tak apa baik ni, yang nakai ni, dia minta duit kat kita. Dia kata, ayah nak duit sikit beli buku. Berapa hang nak ni? RM50. Betul kan ni RM50 ni? Betul kan ni? Mari tunjuk tengok ni, mana WhatsApp cikgu ke apa-apa ke. Dia bagi tak? Dia bagi juga, tapi dia soal banyak. Yang seorang lagi, ayah nak duit beli buku. Berapa beli buku? Berapa? RM50. Nah, ambil RM50 ni. Cukup kan RM50 tu? Tak cukup, tak apa, nak tambah lagi. Bagi juga. Bagi itu dengan kasih sayang. Seorang lagi bagi juga, bagi dengan penuh soal jawab dan penuh dengan prasangka. Tuan-tuan, Allah bagi kat kita nikmat. Dengan keadaan Allah bagi kita dua jenis macam ni lah. Seorang hamba dia yang taat dekat dia, yang turut segala perintah dia, yang dia larang semua dia tinggal. Allah bagi kat kita nikmat, tak cukup dia tambah. Yang tambah daripada nikmat itu nama dia barakah. Apa maksud barakah? Ziyadatul khair, bercambah kebaikan. Dia dapat kebaikan. Kebaikan tu jadi kebaikan yang bertambah lagi kat dia. Dia dapat rezeki. Rezeki tu jadi tambahan untuk dia, supaya dia dapat lebih kebaikan daripada rezeki yang dia dapat. Dia dapat duit, duitnya RM50, tak sama dengan RM50 yang orang yang Allah benci dekat dia ni, yang bukan zakat. Allah bagi barakah, Allah cabut barakah daripada dia. Duit 50 dia rasa sikit, duit 50 tak cukup. Kadang dia dapat jauh lebih banyak lagi daripada orang ni, tapi orang ni dia gabung dengan barakah dan rahmat. Orang lagi, seorang lagi dicabut barakah, duit besar macam mana pun tak cukup untuk dia. Faham tak ni? Sebab tu kita nak semua rezeki mai daripada Allah dengan rahmat. Ada orang, subhanallah, saya jimat tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, bila dia dapat rezeki, nak tahu sama ada rezeki dia tu jadi elok
dia dengan barakah ataupun dengan rahmat ataupun tidak. Tengok hubungan dia dengan Allah daripada rezeki yang dia dapat. Bila dapat rezeki, tengok je. Tuan-tuan ni jaga elok ni, kita banyak tertipu. Kita duk rasa macam bila Allah bagi kat kita, kita rasa tu Allah sayang kat kita. Dulu dia jadi orang masjid, rajin duk ulang alik main masjid, rajin duk ulang alik main ni al-barakah mengaji. Ni tiba-tiba anak dia kahwin. Bila anak dia kahwin, dia dapat satu tambahan ahli keluarga. Maka itu nikmat untuk dia. Nikmat dah. Nikmat. Setiap orang yang mai dalam hidup kita ingat dia buat rezeki dia. Kita dulu waktu kita duduk seorang-seorang, duit kita cukup kat kita seorang aja. Ingat tak? Cuba flashback balik zaman dulu-dulu ni. Ada semua Muhammad. Ada seorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Depa sepasang suami isteri. Nak cerita betapa kita ni kurang syukur. Ada sepasang suami isteri. Dia tengok ada orang minta sedekah. Kita tolong. Ni ada anak dia seorang, anak seorang ni perempuan. Ada orang perempuan, dia ada anak dia seorang. Dia jumpa, dia habaq dekat pasang suami isteri ni. Dia kata, tak. Dia tunjuk perut anak dia. Anak dia pun lapar, tak makan. Isteri dia seluk-seluk poket, bawa keluar RM10. Nah, RM10 bagi. Suami dia tengok daripada jauh. Dia tengok suami dia pergi dekat, dia pun nak pergi dekat ATM, dekat ambil duit. Itu daripada orang nak sambil nak pergi tu, tengok ada sepasang antara ni mak dengan anak ni, dia tunjuk lapak. Isteri dia pun bawa keluar RM10 bagi. Suami dia terus pergi dekat ATM machine sambil duk perhati tengok isteri dia bagi RM10. Dia sampai dekat ATM machine, dia nak tengok duit gaji dia masuk ataupun tidak. Dia masuk dekat dalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, masuk dekat dalam ATM tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian dia tengok subhanallah, duit gaji dia dah masuk. Lepas tu dia buat apa? Dia senyum dia. Senyum. Dia pun tekan duit. Bila dia beralih dia tengok lepas isteri dia bagi dekat makcik tu RM10. Makcik tu angkat tangan. Makcik tu angkat tangan. Dia duduk tengok depan jauh tu. Dia dapat RM10. Dia seluk dalam poket dia. Dia bawa keluar sekeping RM50. Dia pergi kat makcik tu depan isteri dia. Makcik, nah ambil RM50. Makcik tu angkat tangan. Ya Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah bagi aku rezeki macam ni. Ya Allah, ya Allah, Kau panjangkanlah usia kawan ni. Ya Allah, Kau bagilah rezekimu. Ya Allah, aku syukur. Ya Allah. Menangis si lelaki-lelaki ni. Isteri dia tarik dengan dia. Isteri kata apa? Saya dah bagi dah kat dia tadi RM50. Saya dah bagi kat dia dah RM10. Yang abang pergi bagi kat dia RM50 lagi buat apa? Isteri dia tu. Betul lah, kita pun kadang-kadang macam tu kan. Lepas tu kita dah bagi dah. Lepas tu suami kita nak bagi pula, kata, saya dah bagi dah tadi. Betul tak? Kamu tak mengaku pula dia bang. Sembang dengan wali-wali Allah ni payah juga. Kata, hai dah bagi dah. Tu. Kata, hai saya dah bagi dah tadi. Kata, tadi dah bagi RM10, ni abang bagi lagi RM50 dan RM60 dah kat dia tu. Isteri dia, suami dia pegang tangan isteri dia kita. Mesej kita. Tahu tak? Tadi saya pergi tekan duit dekat akaun. Gaji saya masuk. Tahu tak bila saya dapat gaji, saya nampak gaji saya masuk. Tahu saya punya nampak kesyukuran saya atas rezeki yang masuk. Tu tahu macam mana? Macam ni ya. Sedangkan makcik ni dia hanya dapat RM60 je. Tapi tengok dia punya kesyukuran dia macam mana. Ya Allah, syukurnya ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Padahal dia hanya dapat RM10 je. Saya berpuluh-puluh kali ganda daripada duit dia tu. Tapi saya macam mana? Macam tu je. Faham dia Ustaz? Oh, isteri dia faham. Rupanya kita ni kurang syukur dengan nikmat yang kita dapat. Terlalu banyaknya nikmat yang kita dapat yang kita tak reti nak syukur. Kita tak reti nak tunjuk syukur kita macam mana. Kalau semua bertambah dahsyat bila
Nikmat yang kita dapat bukan takat kita tak kita nak syukur. Nikmat yang kita dapat tu jadi istidraj pula kat kita, dan kita guna istidraj sebagai alasan kita jauh daripada Allah. Saya nak bagi tu contoh. Kita doalah anak kita tu sampai tak kahwin-kahwin. Asal dia sampai segan nak balik kampung dah. Saya balik, mak tanya, "Hang ni bila nak menikah?" Doalah kita ni, "Ya Allah, kau bukalah jalan jodoh ni kat anak aku ni." Amin. Oi, panjang pula ni sebelah ni sepak tu. Subhanallah. "Ya Allah, bagi jodoh." Tahu-tahu ada orang main minang anak dia. Alhamdulillah. Saudara Syekh Muhammad. Nikmat dah tu. Nikmat lah dapat anak Ustaz Syekh Muhammad. Tuan-tuan, hari kenduri itu, subhanallah, ingatlah kita ni anak beranak semua kena pakai baju sepasang-sepasang. Warna tema mesti mau sama. Warna apa mak nak pakai? Mak tu tak pikak tak lepas. Mak dia ingat tu yang sarung meja Al-Barakah tu cantik. Kita buat warna tu semua sepasang. Ayah tu buat baju Melayu poket bagi jadi 6 poket baju Melayu lah. Pasal nanti nak seluk poket banyak sikit. Salam masuk ni, salam poket ni, salam poket ni, sebagainya. Allahu Akbar. Masuk zuhur tak semayang, paknya tak semayang, mak dia tak semayang, yang nikah tu lagi tak semayang. Pukul 11 make up ni tebal macam tu, traffic light apa ni, mana nak tonyoh tu, nak ambil wuduk, nak semayang. Hari pertama Allah bagi kat dia nikmat tu, hari tu dia lawan Allah dah. Betul tak ni? Orang nak buat lagu tu, yang ni memang tak buat lah, mengali syurga lah kan. Tapi tu orang nak buat. Saudara Syekh Muhammad, dan dia guna alasan tu, Allah bukan selalu tak apa boleh duk tak berapa lama pula tuan-tuan ngandung pula, wek ngandung. Yang mak ni duk doa ni, pi kat Kaabah tu, "Ya Allah, bagilah ni nak dapat cucu teringin, nak timang cucu." Bangkit qiyamul lail, "Bagilah, terengilah, nak tengok cucu tumpang hidup lagi ni." Tunggu nak sampai ni, poin kita nak sampai tu, tunggu sabar Ustaz. Nak kena tu sikit lagi, tunggu Ustaz. Lepas tu subhanallah, saya jemaah tuan-tuan, dapat pi cucu. Nikmat tak? Nikmat. Maklum lama tak nampak kuliah dah, pi mana lama tak nampak kuliah, cucu. Belah cucu lah ni, alhamdulillah lah, tunggu lama dah. Tinggal dah majlis ilmu tak pi dah. Dia semayang jemaah bukan takat tok tak pi, tok wan pun tak pi. Duk kira bawa cucu naik motor petang-petang, pusing kampung, ngaji tak pi, mayang jemaah tak pi, cucu. Nampak tak? Nikmat kan? Tapi nikmat tu bagi dia jauh pada Allah. Dan setiap kali orang tanya, tanpa sikit pun rasa bersalah kat hati dia, dia kata apa? Cucu saya. Pasal apa tak pergi ngaji? Cucu saya. Pasal apa tak baca Quran? Cucu saya. Pasal apa tak pergi kuliah? Cucu saya. Pasal apa pergi masjid? Cucu saya. Cucu dia kalau boleh bercakap, dia kata apa? Saya pula yang kena. Itu minta bukan main. Dah bagi, siapa yang jauh pada Allah? Itu lah. Dan kita tak rasa salah kan? Sama orang berniaga, dapat berniaga, dapat rezeki banyak, dapat rezeki. Majlis-majlis ini dia bergelak kuat. Pasal saya tak pergi, dia balik. Mereka duduk madrasah saya, muslimat ni, alhamdulillah duduk barakah. Mereka duduk madrasah saya, hari raya pun tak boleh balik. 10 hari Ramadan 30 hari tu,
tak boleh balik duduk madrasah. Saya kata bila masa lagi nak buat ibadat bulan Ramadan? Balik rumah nak rajin, nak pergi tarawih pun tak pergi apa dah. Malam raya, malam ibadat. Kalau balik malam tu pakai hilang tu ya. Malam tu buka cucu, buka balik wawi atas meja, buah meja atas kaki muah. Tak ada dah. Dia malam nak terima sijil takwa Allah nak bagi malam tu. Malam tu hilang dah. Duduk tunggu mayang raya itu, lepas mayang raya baru balik. Lega. Rasulullah Haji Muhammad. Tu kan? Tak pasal apa? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Rasulullah Al-Quran. Al-mal, harta benda, wal banun, anak pinak, ni semua perhiasan dunia. Bila sebut perhiasan dia jadi apa? Ujian kat kita. Ujian kita. Maka tuan, dapat rezeki, dapat nikmat, kita tak rasa salah sikit pun menyalahkan nikmat yang Allah bagi kat kita, kita jadi jauh pada Allah, dan kita tak rasa bersalah pun kita letak nikmat Allah bagi itu sebagai alasan untuk kita jauh pada Allah. Bila kita makin jauh, ini menunjukkan bahawa subhanallah, kita sedang diuji oleh Allah dengan istidraj atas rezeki. Wallahu a'lam. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nabi Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nabi Muhammad sallallahu la salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, kita dah dengar dah sebentar tadi berkaitan dengan bahayanya kan tuan-tuan kalau kita terputus daripada rahmat. Cuba bayangkan kesan daripada apa yang Allah anugerahkan yang menyebabkan bukan lagi kita bertambah dekat dengan Tuhan, kita bertambah jauh daripada Allah. Takutnya tuan-tuan dirahmati Allah. Lagi satu yang saya takut lagi Ustaz, satu ni lagi saya takut, dapat ilmu tapi semakin jauh daripada Allah. Itu pun lagi saya takut tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab tu perkara yang di antara perkara yang sangat ditakuti oleh Nabi SAW, bila bertambahnya ilmu seseorang itu tapi dia semakin jauh daripada Allah, semakin jauh daripada ibadah, semakin jauh daripada amal ibadah, amal soleh dan sebagainya. Lalu kita mohonlah kepada Allah tuan-tuan dirahmati Allah, moga-moga ilmu yang kita dapat pada malam ini menambahkan lagi rasa kasih kita pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta kepada kaum muslimin, walaupun kita sedang berhadapan dengan gelombang PRU ke-15 ya. Tapi walaupun apa yang berlaku tuan-tuan, kita sebagai orang yang ada agama, orang yang beriman ni, kalau boleh hari-hari kita menuntut ilmu ni, bertambahlah rasa kasih kita kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, kita berpindah kepada soalan yang ketiga. Soalan ni lagi panas tuan-tuan dirahmati Allah, iaitu kita tahu kan dalam hidup kita ni macam-macam warna-warni kehidupan yang kita hadapi, dan itu merupakan qada, takdir daripada Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang perlu diimani oleh setiap orang yang beriman. Lalu bagaimana yang bahagia Ustaz? Cara ingin kita tahu sesuatu perkara itu adalah merupakan azab yang perlu kita segerakan taubat. Kadang-kadang Allah berikan sesuatu tu, itu adalah petanda azab yang Allah beri pada kita, lalu kita kena segerakan taubat. Yang kedua, ataupun ia merupakan rahmat, seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi, yang perlu kita tonjolkan rasa kesyukuran tu tadi. Macam dua contoh yang Ustaz berikan tadi, saya seronok dengan contoh tu, boleh jadi modal ceramah saya lepas ni. Subhanallah, itu yang kita nak tahu yang bahagia Ustaz. Kalau kita tahu benda tu dah azab, merupakan tanda azab yang Allah beri pada kita, segeralah kita bertaubat tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau ia merupakan satu rahmat, kita bersegera juga di dalam kesyukuran ini. Silakan bagus.
Allahumma salli ala sayyidina. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. Allah bagi kat kita ni tuan-tuan sekalian nikmat dalam dua bentuk. Allah bagi dekat kita ni ujian dalam dua keadaan. Yang pertama ujian yang bentuknya nikmat. Yang pertama ujian dalam bentuknya musibah. Dan kita biasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tahu bahawa bila kita ditimpa musibah dia merupakan ujian. Biasanya kita boleh faham. Kita tiba-tiba sakit, barang kita hilang, rumah kita terbakar, macam-macam yang berlaku dalam hidup kita, kecederaan kita, kemalangan apa. Bila berlaku benda yang macam ni, kita tahu ini musibah. Tapi kita kena ingat, musibah juga ataupun ujian juga tuan-tuan, dia boleh main dalam bentuk nikmat. Bentuk nikmat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat ini biasa orang tak tahu kata ni ujian. Dia tak tahu kata Allah sedang menguji dia dengan nikmat. Dia dapat rezeki banyak, dia rasa macam oh ni Allah sedang sayang kat saya. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak tahu bahawa ujian atau nikmat yang dia dapat itu sebenarnya dalam proses Allah menguji dia. Dan selagi kita hidup, selagi itu ingat kita akan berhadapan dengan ujian. Kita tak akan terputus daripada ujian sampailah kita mati. Bahkan pada waktu nak mati tu pun kita sedang berhadapan dengan ujian yang besar. Ingat elok. Nabi SAW gambarkan ujian yang dilalui oleh orang mukmin ni macam pokok yang ditiup angin. Selagi ada pokok, selagi ada angin, selagi itulah pokok tu akan bergoyang. Maksudnya kita constantly, kita akan berterusan diuji oleh Allah. Tetapi orang kafir, Nabi gambarkan dia macam pokok gandum. Nak mudah faham, macam pokok padi kita. Sekali ribut mai, dia tumbang, tak bangkit-bangkit lagi dah. Nabi buat gambaran macam tu. Maka tuan-tuan, umat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila sebut dia beriman, dia akan sentiasa, kita kena persiap diri kita untuk kita berhadapan dengan ujian. Kita kena sentiasa. Yang duk rasa macam saya Muhammad, Allah pasal apalah aku kena ni, awaklah. Orang beriman, yang pertama Allah uji kita ni tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, ataupun musibah yang mai dalam hidup kita ni disebabkan oleh dosa yang kita buat. Dulu-dulu waktu kita duduk dalam keadaan nakal-nakal dulu tuan-tuan ni, ujian kita tak teruk macam kita waktu kita dah berubah ni. Kawan-kawan pun ramai, friend Facebook sampai full 5,000, nak add friend tak boleh lah. Punya ramai kawan kita tu. Tapi bila kita dah berubah jadi baik ni, pekat, unfriend habis. Cerah, ramai pula tak ada. Dulu grup WhatsApp punya banyak lah, ni semua pekat tendang kita keluar habis dah. Dulu tak ada siapa pun kata kat kita, lah ni orang duk tunggu orang sebutnya. Orang kenal ada Cik Mah tu. Ada Cik Mah. Kalau ada pun bukan dia lah. Contoh, kenal tak? Kenal. Dia tu aku tahulah perangai dia dulu ni. Tengoklah ni tudung belabuh bukan main lagi, pi ngaji kat Barakah tu bukan main lagi. Aku tahulah luar dalam dia tu lagu mana. Tu cerita. Pasal apa yang orang duk cerita sangat? Pasal apa yang orang duk kata sangat? Dulu ustaz, waktu saya duk jahat-jahat dengan mereka, tak ada siapa pun duk kata kat saya, lah ni dia duk kata saya macam-macam ustaz. Pasal apa ustaz? Tahu pasal apa? Allah nak gugurkan dosa. Lagi kita nak dekat dengan Allah, Allah tak mau orang yang dekat dengan tu bawa dosa. Allah tak mau. Ya Allah, buat macam mana? Allah tunggu kita ni, bilalah dia ni nak minta ampun, tak tahu, tak minta ampun pun. Bilalah dia ni nak istighfar, tak tahu, tak istighfar pun. Bilalah dia ni nak buat ibadat banyak-banyak bagi Allah ampun, tak buat juga. Allah bagi sikit ujian dekat dia untuk gugur dosa-dosa dia. Hatta tertusuk satu duri je, cuk pun Allah nak ampunkan dosa. Dan ni ada seorang sahabat Nabi SAW teruk tengok dia ni lembik sangat dah. Nabi SAW pergi ziarah dia, Nabi tanya, kamu ada minta apa-apa ke?
Ada kamu minta apa-apa pada Allah ke? Dia kata ada. Minta apa? Dia minta kalau ada azab yang Allah nak bagi kat akhirat dulu, nanti ni bagi siap-siap kat dunia. Orang ni memang terror punya orang, dia berani minta tu. Lalu Nabi SAW kata apa? Jangan minta macam tu, kamu takkan mampu. Tapi mintalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu dia pun beramal dengan doa tu, lalu Allah sembuhkan penyakit dia. Sebab boleh jadi dosa yang kita adalah ni, Allah boleh aja ampun dia tanpa kafarah. Tu hak Allah, dengan rahmat Allah. So yang pertama, Allah uji kita pasal apa? Pasal Allah nak ampun dosa. Yang kedua, pasal apa Allah uji kita? Pasal Allah nak angkat darjat. Sebab tu jangan tengok kadang-kadang pasal apa lah dia tu baik sangat dah, tapi Allah uji dia teruk Ustaz. Dia tu baik tak ada orang lah, tapi tengok dia sakit lama Ustaz. Dia tu mesti banyak dosa waktu muda-muda dulu ni. Contohlah dia kata. Tak. Sebab tu sehingga kan kadang-kadang kata ulama, kata Allah SWT Ibn Qayyim, kalau kamu melihat ada orang yang dahsyat sakaratul maut dia, dahsyat sakaratul maut dia, teruk sakaratul maut dia, jangan cepat-cepat conclude kata dia disebabkan dosa dia. Boleh jadi waktu tu Allah nak angkat darjat dia. Faham tak? Dia tengok, kadang tengok orang mati lah, oh eloknya mati senyum baik, ini mati baik ni. Ada tengok orang, teruk sungguh mati ni, dia ni mesti dosa banyak waktu hidup kat dunia. Tak tentu lagi. Sebab kadang-kadang ujian yang mai kat seorang tu bukan sebab dia dosa, tapi Allah nak angkat darjat. Saudara semua. Dan yang pasti di antara dua ni, sama ada Allah nak ampun dosa ataupun Allah nak angkat darjat ni, dua-duanya mai disebabkan oleh rahmat Allah. Allah bagi sebab rahmat. Tidak saya semua. Allah bagi sebab kasih sayang. Waktu ulama sebut, apa yang berlaku pada apa yang menimpa kamu pada waktu itu, itulah yang terbaik untuk kamu pada waktu tu. Tak ada yang lain dah. Kita tengok macam yang pasal apa lah, wala kena macam ni, pasal apa lah, apa dosa saya Ustaz, saya diuji sampai macam ni. Dosa berlambak lagi mau tanya. Dia tak berasa. Apa yang jadi waktu tu kat dia, itulah yang terbaik kat dia waktu tu. Kalau jadi macam lain, dia rosak kat depan. Ya nah? Saudara semua, ada seorang raja, dia masuk dekat dalam hutan untuk berburu. Waktu ramailah dia punya, Saudara Muhammad, bala tentera dia yang ikut sekali dengan dia. Dia raja. Tu bila dia masuk ni, biasanya yang akan kena pacat, yang akan kena duri, yang akan kena ular, yang akan kena apa semua ni, biasanya orang-orang yang macam tu lah. Betul kan? Dia ni semua kan jaga dia. Raja nak lalu, tebas dulu. Tengok ni, tengok tu, ada ular tu, pergi cepat. Jaga-jaga, jangan bagi kena aja. Dia ni kira sepatutnya duduk dalam posisi selamat. Tiba-tiba ada binatang apa tu ngap sengat kat telinga dia. Bila sengat-sengat kat telinga dia makin buruk, makin sakit, makin sampai jadi macam cacat telinga dia sebelah. Subhanallah. Tiba-tiba dia berjumpa dengan, dia pun duduk, pasal apa lah awak kenal kat aku, pasal apa tak kenal kat dia ni, pasal apa tak kenal kat kawan tu, dia kenal kat raja ni, pasal apa tak kenal kat hulu balang ni, tak kenal dekat tu, tak kenal kat kawan ni, tak kenal kat askar tu, tak kenal ni. Mereka ni lah patut kenal, bukan dia tu raja. Tiba-tiba tuan-tuan, mereka ditangkap oleh satu puak yang jenis makan orang punya. Saya simpan. Dia panggil apa? Carnival. Bukan carnival tu, yang tu cannibal. Oh ni betul je, tunggu je ustaz kata apa. Cannibal, jenis makan orang. Dan mereka hanya akan ambil dan makan orang yang perfect saja dia punya badannya. Cantik je. Dan dia terselamat. Pasal apa? Pasal telinga dia cacat. Dalam hidup kita banyak keadaan benda yang jadi macam ni.
Yang kita rasa macam pasal apa dia kenal kat aku, pasal apa dia kenal kat aku, pasal apa tak kenal kat orang lain. Rupa-rupanya yang kenal kat dia tu pasal Allah nak selamatkan daripada sesuatu yang besar. Saya sebut, kami duk travel ni macam-macam, kami duk tengok. Pernah sekali saya duk ajak, saya teringat Datuk Dr. Harundin ajak dulu, kalau nak keluar, nak naik kereta, nak travel, jangan lupa baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 7 kali. Baca 7 kali. So kalau nak jadi apa-apa, kalau kita baca tu, Allah akan lindung perjalanan kita. Kita akan sampai dengan selamat biiznillah, dengan izin daripada Allah. Tapi baca tu jangan terputus. Kalau baca lagi ada telefon bunyi, kan jawab telefon dulu, saya ulang balik bagi 7 tu sempurna. Saya ingat saya tu, saya baca yang tu sampai separuh jalan. Salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak saya waktu tu baby lagi, dia berak dalam kereta, pampers pula bocor, hangit satu kereta. Mulut kita ni duk popek. Awaklah pakai lagu ni pasal kita dah lambat dan saya nak pergi kuliah pula ni. Begitu tu. Saya Muhammad. Kalau pergi kuliah ni, berhenti kat arena tu, saya ingat saya berhenti betul depan pintu bilik yang tu. Turun cepat, suruh isteri saya. Dia pun turun cepat-cepat. Pintu kat pintu masuk balik, tak ada berapa minit pun penderah balik. Sebab kita dah lambat nak pergi kuliah. Tu hujan lebat. Tengok kereta, beberapa kereta je kat depan saya tu, tiba-tiba saya cuma accident. Ada kereta sebiji terbabas, kereta main kedua langgar dekat 10 biji kereta bersangkut kat depan, dan saya selamat hanya beberapa minit saja daripada kemalangan tu. Tahu macam mana Allah bagi? Allah bagi yang tadi kita komplain apa lah yang berak dalam kereta ni. Dia banyak duk jadi macam ni yang kita tak, kadang-kadang kita tak tahu pun apa jadi. Ada macam kisah orang yang dia meniaga tokuah tahu. Dia buat tokuah dia masak tokuah dia tu, tauhu dia tu. Pagi-pagi ni sekali dia nak pergi meniaga, dia kena pergi tunggu van tepi jalan. Lepas tu sekali dia kena van tu bawa naik bukit belah mana pasar tu. Itulah yang dia buat tiap hari. Satu hari dia bawa tokuah dia ni jalan-jalan dekat dia punya batas bendang tu, kaki dia tergelincir, dia jatuh kat dalam tu, rosak tokuah dia. Bila rosak, dia kata, "Walah, pasal apalah ni, walah Allah uji aku macam ni, inilah aku pendapatan aku hari ni." Tak ada lah benda. Dia duduk mongut-mongut, dia balik rumah dia duduk menung kat tangga dia, duduk sat kawan dia main. Hang berniaga hari ni, kita tak pergi berniaga ni, pasal apa? Tu jatuh kat lagu, pasal apalah macam ni. Alhamdulillah hang tak pergi. Pasal apa? Van yang hang sepatutnya naik tu terbabas jatuh kau. Berapa ramai orang yang dah cedera apa sebagainya. Waktu dia kata apa? Alhamdulillah. Itu dia tu, Allah bagi dia sikit musibah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah bagi untuk Allah selamatkan dia lebih besar. Dan orang mai bagi tahu dekat dia. Kita berapa banyak benda yang jadi dalam hidup kita yang kita kata musibah, yang kita tak nampak pun apa tu, tapi dia mesti ada. Faham tak ni? Pernah tak kita sadar tepi jalan? Pernah tak kita nak keluar, tiba-tiba kita demam? Pernah tak apa-apa yang berlaku yang kita nak buat tapi kita tak boleh nak buat, dan kita komplain dengan Allah, pasal apa aku kena macam ni? Pasal apa dia jadi kat aku macam ni? Pasal apa macam ni? Awak yang demam, saya nak pergi kuliah, hari tu ada program, saya hari ni lah demam. Pasal apa hari demam? Saya nak pergi sana. Mungkin ada hikmah yang terkandung yang Allah bagi kat dia demam 3 hari yang tak boleh nak buat tu. Banyak benda dalam hidup kita yang kita komplain kat Allah, dan kita selalu buruk sangka kat Allah. Padahal tak akan berlaku sesuatu tu melainkan kasih sayang Allah. Orang beriman macam tu je letak. Apa sahaja yang berlaku dalam hidup dia, semuanya dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Wallahu a'lam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin.
ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin astaghfirullah innallah kana tawwaba astaghfirullah innallah kana tawwaba astaghfirullah innallah kana tawwaba astaghfirullah innallah kana tawwaba. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, kita dah dengar dah pusingan yang ketiga, betapa pentingnya kita melihat dan kita terus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang telah Allah berikan dan takdirkan di dalam hidup kita. Kerana apa tuan-tuan, kita hanyalah sebatas hamba. Nak tak nak, terima ataupun tidak, kita kena juga terima apa yang telah Allah takdirkan di dalam hidup kita. Yang menjadikan perbezaan kita orang yang beriman dengan tidak adalah sangkaan tu tadi. Hanya sekadar sangkaan. Bila kita sangka baik pada Allah di setiap apa ujian yang telah Allah berikan, disitulah lambang ketinggian keimanan dan kesyukuran seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu lagi bila Ustaz kata tadi kan, Ustaz kata yang apa yang Allah bagi sekarang itulah yang terbaik. Apa yang kita minta Allah bagi, alhamdulillah. Kalau Allah tak bagi pun sebenarnya itu yang terbaik. Sebab saya teringat ada satu kata-kata hukama tu tuan-puan. Kadang-kadang kita ni merungut macam Ustaz kata tadi kan. Kita merungut, ya Allah, kenapa aku doa tak dapat-dapat? Apa yang kamu doa? Nak masuk syurga Ustaz, tak masuk lagi. Ya Allah, memanglah tak masuk lagi. Kan? Tak mati lagi macam mana? Apa yang kamu doa? Ya Ustaz, saya doa nak dapat cucu, tak dapat-dapat macam tadi Ustaz katakan. Kalau dapat cucu tak datang kuliah. Tu hikmah dia. Kadang-kadang ada hikmah dia. Tapi ada satu kadang-kadang tuan-puan, rupanya ni kata-kata hukama kan. Bila kita berdoa, kita kata kenapalah Allah tak kabulkan doa? Adakah Allah sedang menyeksa aku dengan tidak mengkabulkan doa tu tadi? Padahal tuan-puan, sebenarnya di situ ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita lihat ketika kita melakukan dosa, Allah tidak mengazab kita. Kadang-kadang kita merungut, kenapalah Allah tak kabulkan doa? Adakah Allah zalim pada aku sehingga Allah tak dengar doa aku? Kita kata Tuhan berbagai-bagai sangkaan, tapi kita tak sangka pula pada dosa yang kita lakukan Allah tidak mengazab. Subhanallah. Kadang-kadang di situ sahaja kita boleh melihat daripada satu sisi, iaitu rahmat daripada Allah. Mungkin Allah tangguhkan sesuatu, rupanya Allah nak selamatkan kita daripada satu-satu musibah dan sebagainya. Baik tuan-puan dirahmati Allah, kita berada di pusingan yang terakhir. Seterusnya Ustaz boleh terus buat kesimpulan daripada tajuk kita pada malam ini yang bagus Ustaz. Tetapi kita nak tahu juga yang bagus Ustaz mengenai amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita terus berada dalam lindungan rahmat. Ini penting. Subhanallah. Macam Ustaz kata tadi, ada amalan bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 7 kali keluar daripada rumah, insya-Allah biiznillah kita akan terselamat daripada musibah. Yang itu yang kita nak tahu. Mungkin ada lagi tak amalan-amalan yang boleh kita kekal dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan supaya kita dapat mencegah diri kita daripada azab musibah yang boleh merosakkan keimanan, akidah kita, urusan hidup kita yang bahagia. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada beberapa amalan yang kita boleh buat untuk kita mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah bagi kat kita rahmat. Yang pertamanya, berbuat ihsan dalam kehidupan. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang muhsin, orang yang ada ihsan. Ihsan ni ada dua. Satu, ihsan kita dalam ibadah. Satu, ihsan kita sama makhluk.
Ihsan dalam ibadah ni macam mana? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat kepada Allah sebenarnya kamu melihat Allah. Kalau kamu tak mampu untuk melihat Allah, kamu ingat Allah melihat kamu. Ada dua makam dalam ibadah ni. Yang pertama dia panggil musyahadah. Buat ibadat seperti nampak Allah, bukan nampak zat Allah tu, tapi dia melihat kebesaran Allah dalam kehidupan dia, dalam ibadat dia kepada Allah. Kita mungkin tak sampai tahap ni, tapi kalau tak sampai tahap ni ada peringkat kedua, muraqabah. Muraqabah ni apa? Dia merasa sentiasa diperhatikan. Boleh tengok, boleh tak kalau kita, boleh bayang tak kita semayang, tiba-tiba tok guru kita yang ajak semayang duduk tepi kita. Kita semayang, tok guru yang ajak semayang kita duduk tepi kita ni. Agaknya semayang kita lagu mana kita? Oi punya elok lah, kemah, sujud elok, rokok elok. Padahal orang tu tengok lena dia pun tak rasa. Dia punya elok dia buat. Pasal apa? Tok guru dia tengah tengok. Tuan-tuan, ni bukan tok guru kita tengok, Allah tengok kita. Tengok dalam saya semua. Bawa muraqabah ni bukan dalam hidup, bukan sekadar dalam semayang. Bawa muraqabah ni dalam hidup. Nak buat apa pun Allah tengok. Nak buat apa pun Allah tengok. Kita ni semua buat dosa. Suka buat dosa. Suka buat dosa. Lagi orang kata jangan buat, lagi tu nak buat. Dia nak maksud semua. Benda paling suka sekali buat mengumpat. Cakap sembang pila duduk tahun apa, duduk madrasah kan, duduk madrasah kan, rajin mengaji kan, tak rajin mengaji kan, duduk suar depan kan, suar belakang kan. Nombor satu paling suka sekali ini mengantar orang, cakap pasal orang. Betul tak tu? Aku kuat pun. Betul tak? Sungguh lah. Mana? Cakap nak cakap buat orang boleh tak? Boleh tak cakap buat orang? Boleh nak cakap. Hantar dah bini tu imam tu. Awal. Ish, bini tu imam tu tak boleh bersepah. Pukul 5 bakit dah. Lepas tu mayang tahajud hantar. Lepas tu Quran. Lepas tu hang cerita apa ni? Tu cakap buat orang tu. Cakap benda baik. Boleh tak? Boleh. Yang tak boleh apa? Nikah lain pula dah. Nikah dia nikah. Sibuk pasal apa? Dia Allah saudara sangat. Saya selalu kena Ustaz. Sebab sat. Tu dah saya. Bawa muraqabah dalam hidup, maka dia ada ihsan. Dia akan buat apa pun dia berasa dia diperhatikan. Dia nak buat kebaikan dia berasa diperhatikan. Dia nak buat maksiat pun dia rasa diperhatikan. Maka dia tak buat. Seorang mai jumpa Ibrahim bin Adham. Dia kata, wahai Ibrahim Adham, saya ni ada satu dosa saya tak boleh nak tinggal. Dosa saya tak boleh tinggal semua dosa saya ni. Boleh tak saya buat dosa ni tapi Allah tak kira dosa. Ni orang ikhlas ni. Betul-betul pergi jumpa Ustaz Ahmad. Ustaz, saya ada satu dosa. Saya suka mengata ke orang. Boleh tak hari saya nak mengata ke orang tu tapi Allah tak kira dosa kat saya. Dia tanya tapi minta tu sungguh-sungguh. Kok lah ada pasal susah nak tinggal. Lalu salih alaihi Muhammad, Ibrahim Adam kata, boleh. Kalau boleh dapat salah satu dari 5 ni kamu buat. Nombor 1 buat apa? Kamu makan tapi jangan makan rezeki yang Allah bagi. Makan. Tapi jangan makan rezeki. Mana boleh semua rezeki Allah bagi, semua makan semua Allah bagi. Kalau kamu makan rezeki Allah bagi, kemudian kamu buat maksiat ke Allah, patut tak? Tak patut lah. Yang kedua, kamu pergi duduk satu tempat, tapi tempat kamu duduk tu bukan tempat milik Allah. Duduk kat rumah ni, tanah tu bukan milik Allah punya. Kita mana ada semua tempat semua milik Allah. Kamu makan rezeki Allah bagi, kamu duduk tanah pun tempat tu pun Allah bagi. Yang kamu nak buat, patut tak kamu buat maksiat kat dia? Patut. Yang ketiga, kamu nak buat maksiat, kamu cari tempat yang orang tak nampak. Kita memang ada buat begitu dah. Memanglah kita buat maksiat memang sebab dia pergi cari tempat orang tak nampak. Memang dia buat begitu dah. Tapi bukan sekat orang tak nampak, tempat tu Allah pun tak nampak.
Bila nak cari semua tempat Allah nampak, kamu makan rezeki Allah bagi, kamu duduk tempat Allah punya, Allah nampak apa kamu buat. Patut tak kamu buat maksiat? Tak patut. Yang keempat apa? Yang keempat, kalau nanti waktu malaikat maut mai kat kamu tak kat dia, tak maulah, nantilah pelan-pelan. Bagi saya taubat dulu. Lepas taubat dia cabut nyawa. Agak boleh tak minta macam tu? Tak boleh. La yastakhirun as-sa'ah wa la yastaqdimun. Itu baru-baru ni dia jumpa budak perempuan umur 16 tahun dengan boyfriend dia umur 21. Mati dalam kereta, dua-dua orang duduk dalam kereta, dua-dua orang parking kereta tempat sorok sikit, bungkus kereta tu yang duduk balik kereta kita duduk parking tu, dia bungkus tu, dia pergi duduk dalam kereta tu, duduk orang buat apa tak tahu lah, kita pun tak tahu buat apa, pasal berita tu tak cerita dia buat apa, tapi mati. Gas carbon monoxide tu masuk balik dalam kereta, sedut, dia mengantuk. Sebab tu dia tak sedap. Itu ada budak-budak ni balik daripada mana atau itu ni, sehingga mengantuk sangat, berhenti tepi jalan, berhenti dekat dekat R&R tu, enjin kereta duk running, bocor agaknya, masuk balik dalam kereta, dia pakai mengantuk lena dia mati. Boleh minta tangguh dah. Tu nak buat apa pun fikir, kalau aku mati tengah buat ni lagu mana? Ada tak orang yang Al-Barakah ni pergi tengok wayang itu, waktu cerita apa atau dia boleh tengok tu? Ada pergi? Alhamdulillah tak ada lah, semua wali-wali mana nak pergi. Tak sempat nak pergi tu, kalau sempat pergi. Jawab betul-betul tu. Subhanallah. Dan ada yang pergi tu, maklum pi ni bawa cucu kami satu keluarga pi. Tahu tak kita jawab apa? Sebab tak mati dalam panggung tu je. Betul tak? Kalau mati dalam panggung tu je tak? Dia terkejut mati. Esok masuk sahabat, seorang warga emas meninggal dunia ketika sedang menonton dalam panggung wayang. Allah Rabbi Subhanahu. Sebab tak mati. Sebab tu, sebab dia tak boleh nak minta tangguh sikit tak ni. Dia main waktu tu lah nak minta sat je 2 minit je nak taubat sat, astagfirullahalazim, ya Allah ampun dosaku. Tak ada dah. Apa yang kamu buat last? Fa innamal a'malu bil khawatimha. Sungguhnya amal Allah kira pada tu ending tu. Tak boleh wahai Imam Ibrahim, wahai Ibrahim, tak boleh. Macam mana kamu nak buat maksiat? Yang kelima apa? Yang kelima, kalau kamu boleh buat ini, kamu buat maksiat tu. Apa dia? Nanti waktu malaikat azab nak tarik kamu lempak dalam neraka, kamu kata kat dia, tak mau. Jom masuk neraka, tak mau mak dia. Kalau boleh duduk keling dia macam tu, kamu buat. Tak boleh kata. Tak boleh. Semua tak boleh. Habis tu nak buat macam mana? Kamu terpaksa untuk tinggalkan maksiat itu. Ihsan. Yang pertama, ihsan dalam ibadah. Yang kedua, ihsan dalam muamalah kita dengan makhluk. Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Kamu nak berurusan dengan manusia yang lain, kena ada ihsan. Ihsan dengan manusia ada macam mana? Kalau tuan-tuan ada sifat ni, semua orang akan jadi baik. Apa dia? Apa yang kamu harap orang buat kat kamu, kamu buat benda tu kat orang. Apa yang kamu harap, kamu tak mau orang buat kat kamu, maka kamu jangan buat kat orang. Ihsan lah tu. Bahasa kami orang Bukit Aping. Kami ni orang Bukit Aping semua ni. Bukit Aping. Sebab tu nama dia belakang dia Al-Apingi. Dia cuba. Saya makcik-makcik semua belakang dia Al-Apingi kat belakang. Mana sesuatu. Dan bahasa kami orang kampung Bukit Aping, put ourselves in their shoe. Tu bahasa dia. Letak diri kita kat kasut dia.
Suka tak orang jumpa kita muka macam ni? Tak suka. Kita suka orang jumpa kita muka macam mana? Muka ala senyum. Muka ala senyum. Kita suka orang senyum, kita senyum kat orang bila jumpa. Cukuplah sedekah itu bila kamu berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang sejahtera, kata Nabi SAW. Jumpa kawan kita wajah sejahtera, jumpa dengan wajah yang tenang. Bila kita tengok orang jumpa dengan dia muka macam ni, seru je. Mestilah hati kita ada apa? Dia ni apa masalah aku dengan dia pula ni? Buat apa pula ke dia? Kita pula jadi gelisah. Tanya dia, pasal apa? Tak ada apa kan? Mesti ada apa-apa. Jadi subhanallah, kita ni tak tenang dengan orang tu. Macam mana kita harap orang buat kita? Kita buat kat orang. Kalau kita semua ada sifat ni, tak ada orang akan jadi susah hati dengan orang. Betul ni? Orang susah, kita harap orang tolong. Waktu orang susah, kita tolong dia. Saya cepat. Itu ihsan. Yang keduanya tuan-tuan, macam mana cara supaya Allah sallallahu alaihi Muhammad limpahkan kita rahmat, kita kasih sayang dengan orang lain. Nabi SAW sebut sallallahu alaihi Muhammad, orang yang penyayang maka Allah akan menyayangi. Sayangilah, sayangilah penduduk bumi, nescaya penduduk langit akan menyayangi kamu. Kasih sayang, jumpa orang, tolong orang, ingat tentang kesusahan orang. Jangan duk sombong dengan orang. Orang sayang kat kita. Sombong dia bukan bagus. Biar kita ni merendah diri tak apa. Orang sayang. Dia sembang besar aja, sembang tinggi tau, sembang tinggi. Ada orang jadi passion macam tu. Dia semua yang betul, orang semua salah. Kalau kita nak sembang dengan dia, kita hampir bincang dengan apa ni saya sembang kat rumah. Tak ramah aku, susah sembang dengan dia. Pasal apa? Semua betul kat dia. Itu phone baru beli ke tu? Baru beli tu. Berapa beli tu? Tak mahal, 800 je. Kalau saya beli tu 600 je tu. Kita geram dengar. Kembali lagi. Kereta tu boleh? Kereta beli. Tu berapa beli tu? Ni 30,000. Kena tipu saya kalau saya pergi beli tu 20,000 je tu. Kita dengar ni, geramnya aku. Ni. Tu siapa buat tu? Tu saya buat tu. Apa buat tu? Kalau saya buat tu lagi elok tu. Tang dia tu semua betul, semua elok belakang. Geram nak kita ni. Orang ni dapat doa baik-baik tak? Perangai lagi tak elok, perangai tu lagi dapat doa buruk-buruk. Kalau orang baik, dengar kata sakit kena COVID, kata, betul ke? Jom kita buat solat hajat ni bagi dia sembuh semua. Oh insya-Allah. Pasal apa? Orang baik. Cuba dengar orang dulu lagu tu. Dengar kata sakit, alhamdulillah. Sakit apa? Kata sakit teruk dapat gaya tu, alhamdulillah. Insya-Allah tak lama tu. Dengar kata mati, buat kenduri apa? Kesyukuran. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, apa lagi amalan yang kita buat ni, tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, tunaikan segala perintah Allah. Wa aqimus salat wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi apa lagi tuan-tuan sekalian sallallahu alaihi Muhammad? Baca Quran, dapat rahmat. Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat ke-155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Bukan takat baca Quran, bukan takat belajar Quran, ikut panduan Quran. Orang ni akan mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi dengar orang baca Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.
Bila orang baca Quran, dengar. Tuan-tuan, seronok tak dengar lagu? Dengar lagu? Boy, orang tu kuling bala je tu. Seronok lah. Memang manusia ni Allah bagi satu sifat dekat dia. Dia suka pada hiburan. Semua manusia suka hiburan. Ni lah sifat. Dengar lantunan-lantunan, suara-suara yang mendayu-dayu. Betul ni? Daripada kita dulu lagi, macam-macam bentuk muzik yang kita dengar. Waktu kita kecil-kecil dulu ni, saya Muhammad tu dalam buai tu macam mana mak kita dulu ni? Oh boy, ni lain macam makam dia. Twinkle little star. Ya lah Muhammad. Macam-macam mak tu. Buai laju sampai cucur atap apa benda tu. Mak saya ada lagu special dia cipta kat saya. Mak saya sampai hari ni duk ingat lagi. Ya abang saya Muhammad. Anak ayam cik, emak dia lah sudah mati. Dia cari mak dia, emak dia lah sudah mati. Tu mak saya cipta lagu tu. Anak ayam cik, emak dia lah sudah mati. Dia lapak susu, emak dia lah sudah mati. Kita cik tu. Oh, macam-macam susunan muzik. Suka. Sedap Salat Rasul Muhammad. Makin tua makin macam-macam lagu kita dengar tuan-tuan. Ada satu susunan perkataan paling indah, paling istimewa, paling cantik, nama dia Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita duduk dalam kereta dengan masa semat dengar radio, Sinar FM, muzik retro terbaik, contohlah. Lepas tu dengar apa? Tiba-tiba saya semat sebentar lagi akan dilaungkan azan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Sebelum itu, mari kita sama-sama mendengarkan bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qari sekali-sekali. Dengar macam tu, terus tukar channel lain. Pasal tukar channel lain? Sebab tak sedap dengar Al-Quran. Kita tak sedap dengar Al-Quran. Pasal apa kita tak sedap dengar Al-Quran? Bukan pasal Quran tu tak sedap, tapi pasal hati kita kotor. Kita duk kata, oh Ustaz, bukan masalah tu Ustaz, pasal saya tak faham apa yang dilantunkan, apa yang disebutkan. Betul tak kita tak sedap dengar bila kita tak faham? Kita dengar lagu Hindustan tak faham sepatah pun. Betul ni? Saya sebut tumpas air udah tu mere rojan piar. Nak apa dia kata pun tak faham. Menangis dengar lagu kush-kush watahir tu. Berapa banyak lagu yang kita tak faham, yang kita rasa sedap. Maksudnya bukan tunggu faham nak rasa sedap. Betul tak? Tapi hati tu yang rasa sedap. Dan alangkah ruginya bila hati kita tak mampu nak merasakan kelazatan dan kesedapan Al-Quran. Yang berikutnya, yang terakhir tuan-tuan sekalian, saya cakap amalan yang akan mengundang rahmat Allah ialah beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Allah berfirman, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ah qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Surah An-Naml ayat 46. Hendaklah kamu minta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Rajin istighfar. Waktu mana nak paling banyak istighfar? Kita ni banyak masalah kan? Macam-macam masalah kita. Anak perangai, Salat Rasul Muhammad, cucu buat perangai, hidup kita ada masalah. Macam-macam masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jalan dia ialah istighfar. Kata Ibnul Qayyim, kalau kamu begitu banyak perkara yang ingin kamu yang kamu hajatkan, tetapi masa begitu suntuk, maka beristighfarlah. Nak minta macam-macam ni, tak tahu nak susun ayat tu lagu mana, satu je minta, istighfar je. Memadai dah untuk dia. Kata Nabi SAW, man lazim al-istighfar, siapa yang melazimi al-istighfar, min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan warzuqhu haitsu la yahtasib. Pada setiap kesempitan itu Allah akan bagi kelapangan.
Pada setiap kegelisahan itu Allah akan bagi ketenangan, dan Allah akan bagi dekat dia rezeki daripada Allah yang tidak dia sangka-sangka. Istighfar. Waktu mana paling cantik sekali untuk istighfar? Allah sebut dalam Quran, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, wabil ashar yastaghfirun. Salli ala Muhammad. Pada waktu sahur itu beristighfarlah. Salli ala Muhammad. Wal mustaghfirin bil ashar, satu ayat yang lain. Dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur, waktu paling cantik untuk istighfar. Bangun waktu tu, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Bagi dia berasa dalam hati ni, kita ni banyak dosa, so patut kita istighfar kan dosa yang kita buat. Kita ni banyak masalah, maka jalan untuk keluar masalah ialah istighfar. Kita harap Allah bagi kat kita rezeki, jalan untuk dapat rezeki ialah dengan beristighfar. Jadi sebenarnya kita tak ada alasan pun pasal apa kita tak istighfar. Itulah beberapa amalan yang boleh kita lakukan untuk kita mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan yang kita boleh ambil daripada perbincangan kita pada hari ini, betapa kita sangat-sangat memerlukan rahmat oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan orang yang jauh daripada rahmat ini akan sentiasa duduk dalam kegelisahan, kesempitan, azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tuan-tuan sekalian perlulah berusaha untuk mengundang rahmat Allah dalam kehidupan kita, sebab hanya orang terpilih sahaja yang Allah akan kurniakan rahmat di sisi Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Saya Muhammad lajak sikit ni, dah dekat 10.30 baru nak berhenti. Tapi tengok semua macam okey, dia tak ada masalah. Kalau okey kita tambah satu round lagi. Tak maulah, saya pun tak mau, saya pun nak balik lah. InsyaAllah doakan perjalanan kami balik sampai selamat nanti. Saya Jumaat ni makcik-makcik pelajar kita semua nak balik lagi dengan bas balik ke madrasah. Sampai berapa lagi tak tahulah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dalam perjalanan, bagi kesihatan dan ukhuwah yang terjalin ini pertemuan ni, insyaAllah mudah-mudahan Allah menautkan ukhuwah kita yang berpanjangan sampai nanti kita sama-sama masuk syurga Allah SWT. Amin amin rabbal alamin. Wallahu a'lam.